Alia tak ada ke? Ajaklah pula ni. Ajaklah dia, ajak dia. Tak, selalunya book terus saja. Tak ada lah. Zack tak ajak ni. Rina ke siapa? Rina meeting. Meeting dengan dia lah. Meeting dengan MPP Amir dia kata. Okey, ayat yang macam Hai, Assalamualaikum Madam. Pasal nak tanya Madam sihat ke apa ke? Tanya je lah. Okey, Madam sihat. Macam mana Madam hari ni? Mana benda? Oh ni syok. Dia dah buka itu. Dah buka dah. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Ya, kenapa pula gambar saya tak keluar ni? Okay, ramai dah ke yang ada? Buat masa sekarang ada 64, madam. 64 So kita nak tunggu lagi 5 minit ke? Boleh? Untuk yang lain masuk. Kejap ya. Kenapa pula game gitu? Kejap ya. Hari itu kita balik kampung. Jalan-jalan rumah Atok. Okey, rasanya dah boleh start lah Aisyah. Okey, madam. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, madam. Madam sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, so Aisyah sihat? sihat. Alhamdulillah. Okey. So malam ni kita akan buat sedikit taklimat berkenaan tentang penerapan degree. Jadi saya rasa dah boleh mula dah kan? Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya silakan madam untuk mulakan taklimat. Okey, kita mulakan dengan doa dulu. Ada volunteer nak bacakan doa? Ya, supaya majlis kita ni lebih diberkatilah. Ada tak volunteer nak bacakan doa? Siapa yang boleh bacakan doa? Siapa-siapa je? Any gentleman? Ada volunteer?
Kejap ya, Madam. Ha. Saya silakan saudara Bukhari lah untuk bacakan doa. Boleh je. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak suara kan? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Itulah hamba-hamba-Mu ya Allah berkumpul pada malam ini ya Allah. Kami bersama-sama ingin menimba ilmu bagi program sesi taklimat penerapan Mac 2022 Fakulti Pengurusan dan Perniagaan yang julung kali diadakan untuk pelajar semester 5 Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Allah, bantulah hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Semoga segala apa ilmu dalam program ini diberkati. Amin ya rabbal alamin. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudah boleh mula. Kita silakan. Terima kasih Aisyah. Okay, boleh dengar tak suara saya? Clear tak? Tak Boleh, clear Madam. sangat. Tak clear sangat. Sekejap saya cuba kuatkan. Okay, boleh dengar tak? Boleh dengar ke? Okey, boleh. Boleh dengar? Yang lain boleh dengar? Boleh, Madam. Okay, alright. So hari ni, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, terima kasih pada Aisyah sebagai moderator untuk sesi malam ni. So sesi malam ni kita lebih santai. Okay, kita lebih santai, lebih kepada sedikit penerangan tentang penerapan program degree yang bakal anda semua jika anda menyambung pelajaran pada sesi Mac 2022 insyaAllah. Okay. Sekejap ya. So nanti kalau ada soalan boleh je type dekat chat box ataupun nanti kalau sesi soal jawab nanti boleh just unmute dan boleh tanya soalan lah. Okay, kejap saya try record ni. Ada record ya? Okay. Okay, saya share slide. Dah dinner ke semua? Dah. Okay. Alright. Jangan pula dah dinner. Mengantuk pula kan. So boleh ni lah ya. Perut dah kenyang tapi fokus kejap je saya pinjam masa anda untuk saya berkongsi sedikit maklumat lah ya supaya anda lebih jelas. Nanti ada yang tak tercicir ya. Okay, saya share dulu saya punya slide. Boleh nampak ke? Belum. Tengah loading, Madam. Okey dah. Kalau dia, dia lagging. Nampak dah. Alright. Okay. Kejapnya saya alih ni sikit supaya dia tak alright. So, slide ni disediakan oleh bahagian pengambilan pelajar. Okay, so kalau kita tengok dekat slide tersebut, ada dia punya link. You all pun boleh klik pada link tersebut dan kemudian boleh bacalah secara lebih lanjut sekiranya nanti selepas taklimat ni masih ada kekeliruan lah. Benda ni penting. Aisyah tolong mute. Aisyah? Boleh? Sorry, tak dengar. Apa dia, Madam? Aisyah tolong mute. Tolong Boleh. mute kawan-kawan yang lain ya. Okey, boleh. Right. Okay, dekat sini ya, bahagian pengambilan pelajar ni dia ada diletakkan ya dalam website tersebut maklumat dan tarikh-tarikh penting yang anda perlu tahulah ya sekiranya anda berniat untuk menyambung pelajaran. Okay, di peringkat
program sarjana muda untuk ambilan Mac 2022. Okey. Alright. So kalau tengok dekat sini, ya, tarikh penting dia, ya, pada 31 Oktober 2021, Ahad yang dah lepas, ya, iklan telah dikeluarkan. Okey, iklan telah dikeluarkan. Pada 1 November 2021 pada hari Isnin, iaitu minggu lepas, permohonan online dibuka dan boleh beli PIN. Ya, PIN anda perlu dibeli di BSN. Okey, tak perlu pergi ke bank pun. Ya, boleh beli secara online. Nanti saya akan terangkan ada 3 cara lah, ya, untuk membeli PIN di BSN. Okey, kemudian isi borang, ya, diberikan tempoh sehingga 1 bulan, ya, 30 hari lebih kurang untuk anda menghantar permohonan secara online dan tarikh tutup adalah pada 1 Disember 2021. So kalau ikutkan hari ini dah 9 hari bulan November. So berbaki lebih kurang dalam 2 minggu setengah lah. Ya, lebih kurang dalam 2 minggu setengah hingga 3 minggu lah. Ya, untuk anda lengkapkan segala keperluan yang diperlukan untuk memohon program ijazah nanti. Okay. So dekat sini pun disertakan QR code. Ya, QR code untuk anda tengok dalam web BPP. BPP ni bahagian pengambilan pelajar dan juga senarai program yang ditawarkan. Okay. So program pengajian yang ditawarkan yang peringkat sarjana muda ada 164. Tapi yang ni untuk lepasan SPM dan yang seangkatan dengannya. Manakala untuk anda, ya, untuk pelajar-pelajar semester akhir, program diploma UiTM, so you fokus pada bahagian penerapan. Okay, penerapan ditawarkan juga 164 program. So boleh rujuk online .uitm.edu.my untuk program-program yang ditawarkan. Okay. Kemudian baca dulu, ya. Baca dulu program-program yang ditawarkan yang mana anda berminat. Tengok dia punya lesson plan dia macam mana. Kemudian sebenarnya boleh klik, ya, dalam Google search engine tu kod program ataupun type nama program UiTM. Kemudian dia akan keluarkan struktur penuh program tersebut termasuk prospek kerjaya. Ya, supaya bila anda ambil program tersebut, anda mendaftar program tersebut, okay, anda boleh bayangkan, ya, anda boleh bayangkan prospek kerja nanti. So tak adalah nanti kita belajar-belajar tak tahu, kan, tak tahu nak jadi apa dan sebagainya. Sebab ni dah peringkat degree. Ya, peringkat ijazah, so anda lebih kena bersedia untuk memasuki alam pekerjaan. Okay. So yang bahagian program penerapan ni ditawarkan kepada pelajar semester akhir diploma UiTM atau KKB. KKB ni koalisi bersekutu lah. Okay. Dan juga semester akhir asasi undang-undang. So anda fokus pada poin yang pertama, semester akhir diploma. Ya, BM 111 dan BM 119. Okay, syarat permohonan. Boleh nampak ke slide ni? Boleh. Ya, Boleh, Madam. Kalau kecil saya bagi tahu, ya. Okay, syarat permohonan syarat ni kena dipenuhi. Kalau tidak nanti permohonan anda akan ditolak. Ya. Umur sekurang-kurangnya 16 tahun pada tarikh tutup permohonan. Of course lah, awak dah habis diploma, kan, mestilah umur dah melebihi tarikh umur 16 tahun. Pemohon adalah warga negara Malaysia berketurunan Melayu atau anak negeri Sabah atau anak negeri Sarawak atau orang asli Semenanjung sahaja. Okey. Memenuhi syarat kelayakan minimum bagi setiap program yang dipohon. Okey, nanti ada website, ada link yang mana anda boleh cek anda punya kelayakan berdasarkan keputusan. Okey. Right. Tidak pernah disabitkan atas sebarang kesalahan jenayah dan bukan dalam proses menunggu prosiding jenayah terhadapnya. So anda ni tak ada rekod jenayah lah. Ya, bersih, ya. InsyaAllah tak ada, kan. So seterusnya, syarat seterusnya, pelajar yang sedang belajar di mana-mana IPT tidak dibenarkan memohon kecuali pelajar diploma UiTM. Sebab ini untuk program penerapan yang dibuat khusus untuk pelajar-pelajar diploma. Okay. So dinyatakan juga dalam slide ni, nanti slide ni pun boleh dikongsikan, ya. Dinyatakan nombor telefon untuk anda rujuklah,
ya sekiranya ada sebarang pertanyaan. Pastikan anda clear ya dengan segala syarat peraturan untuk program tersebut supaya nanti dia tidak akan menyusahkan di kemudian hari. So kat sini pun ada dinyatakan ya pengambilan @uitm.edu.my dan juga link untuk BPP. Ya, BPP adalah bahagian pengambilan pelajar. Okay, ini saya ulang sekali lagi, tarikh penting ya yang anda perlu fokus pada yang color merah ni. Okay, the red font color ni 1 Disember 2021 pada hari Rabu di mana permohonan akan ditutup. Sekiranya anda mohon selepas tarikh tutup, permohonan anda adalah tidak akan dilayan. Rugilah ya. So nanti kalau dah permohonan tutup nanti dah tak boleh dah ya. Tapi kebiasaannya akan ada slot rayuan. Cuma kerugian yang berlaku bila anda mengisi permohonan selepas tarikh tutup di mana dibuka iklan untuk slot rayuan, kemasukan anda tu lambat pada pelajar-pelajar yang first intake. Dan kebiasaannya kelas sudah bermula pada minggu ketiga atau pada minggu keempat. Biasanya minggu ketiga baru dapat jawapan rayuan. Orang dah start kelas lah kan. Kadang-kadang assignment, ada first assignment, ada tugasan yang dah perlu dihantar. So anda mengalami kerugian di situ. So nanti dia akan jadi bertimpa-timpa lah kerja awak nanti. Ya, sebab tugasan tersebut tetap perlu diselesaikan. Okay? Dan kadang-kadang dia boleh berlanjutan sehingga minggu keempat. So dah kerugian dah. Mungkin minggu keempat tu kadang-kadang dah, kalau topik-topik yang pendek itu chapter 1, chapter 3 dah habis dah. Kalau topik yang panjang mungkin chapter 2 dah habis. So nanti anda mengalami masalah di situ. Okay, so pastikan ya permohonan anda tidak melebihi atau melangkaui tarikh tutup. So far okay ke? Okey, Okay. Alhamdulillah. Okay. Kalau tak faham just stop saya saja. Ya, nanti saya boleh ni lah. Alright. Okay, baik. Okay. So dalam portal kemasukan pelajar, ya, ada dinyatakan di sini you masuk je http //pengambilan.uitm.edu.my. So dia ada langkah-langkah. Klik pada borang permohonan. Ya, borang permohonan dia akan keluar iklan. Lepas tu anda boleh tengok syarat universiti, soalan-soalan lazim. Klik saja. Spend masa, kalau boleh spend masa weekend ke sehari. Go through. Okay, go through this website supaya anda jelas. Okay. Okay, sebelum anda memilih program yang anda nak further study tu, okay, pastikan anda klik dulu syarat kelayakan. Ya, klik pada link yang disertakan. Okay, kemudian dia akan keluarkan berdasarkan result anda apa dia syarat-syarat kelayakan. So kalau syarat itu tidak dipenuhi, tak perlulah minta. Okay, tak perlu isi sebabnya maksudnya anda tidak layaklah, dengan erti kata lain tidak layak untuk program tersebut. Okay, so nanti permohonan anda akan ditolak. Okay, kena reject. So pastikan anda semak dahulu. Klik pada link yang dinyatakan, kemudian masukkan, ikut arahan dia. Biasa dia akan bagi arahan, you ikut saja pada arahan tersebut. So dia akan keluarlah program-program yang you layak. Kalau dulu kalau pernah siapa yang pernah join program selangkah ke UiTM, ya, semasa selepas SPM, dah ada pengalaman yang macam ni. Ya, you masukkan result SPM ataupun result STP, kemudian dia akan keluarkan senarai program-program yang anda layak memohon. Okay? Alright, seterusnya pembelian unit ID BSN. BSN saja, tak boleh pergi bank lain. Ya, BSN saja yang collaborate dengan UiTM untuk program penerapan ni. Okay, so program 10 ni untuk ijazah sarjana muda yang lepasan diploma, matrik, STP dan sebagainya. Manakala untuk anda penerapan
adalah kod program 07. Ya, kod program 07, jangan tersalah kod ya. Untuk penerapan 07. So nilai bayaran untuk unit ID tersebut adalah RM10 sahaja. Okay, tak mahal pun. Madam, Okay, ya saya. maafkan saya takut nanti saya terlupa nak tanya Madam. Okay. Okey, kalau macam daripada segi nombor unit ID BSN tu kan, kadang-kadang adalah macam orang kata ada orang yang tanya saya, apa beza nombor unit ID BSN dengan nombor UPU? Saya pun macam pening Madam, macam mana tu Madam? Okey, yang Okey. untuk penerapan ni khas. Ya, khas dia panggil sebagai nombor unit ID BSN. Sebab ini khas untuk program penerapan. Manakala untuk UPU, itu adalah untuk program universiti-universiti lain juga. Untuk penerapan ni, you fokus pada program 07 tadi. Ya, program 07 khas untuk, sebab syarat dia mesti adalah penerapan diploma. So yang ni, Baik Madam. tapi kalau sekiranya anda nak masuk, nak sambung belajar di universiti-universiti lain, yang tu kena UPU. Yang untuk unit ID BSN untuk penerapan khas untuk daripada diploma UiTM ke program ijazah UiTM. Okay? Ahmed, Madam, Ya saya. ada orang tanya, kalau nak semak syarat yang guna selangkah tu, dia guna result SPM je ke atau guna result diploma sekali? Okey, kalau yang ni untuk result diploma. Okey, pengalaman saya buat saya buat bersama-sama lah anak saya dengan anak saudara saya baru ni. Anak saya dah lepas dah degree, dah habis dah. Anak saudara saya baru ni, untuk intake yang baru ni, dia perlukan maklumat diploma. Okey, sebab daripada diploma tu nak masuk degree lah. Alright? Saya faham. Terima kasih, Madam. Alright. Okey, saya fokus balik pada pembelian unit ID BSN ya. Ya, boleh dibeli cara pertama di kaunter. Ya, you boleh pergi BSN dan beli ID tersebut. Tapi sekarang ni sebab kita masih lagi dalam pandemik, ya, kita kena jaga SOP dan kita kalau boleh stay at home, ya, kita boleh cara lain lah. Ya, ditawarkan cara kedua mesin ATM dan yang paling mudah adalah online. Okay, you just can purchase it through online. Boleh guna handphone, boleh guna laptop. Okay. So, lagi mudah lah guna online. So, kat situ pun kita orang kata lebih selamat lah. Sebab kita tak perlu berjumpa dengan sesiapa. Okay. So, harap-harap proses pembelian ni dah settle lah. Ya. Kalau siapa yang belum lagi beli, so sila beli. Alright. Dan simpan elok-elok nombor ID tu sebab nombor ID tu setiap individu dia berbeza. Okay, so you tak boleh beli satu kongsi ramai-ramai. Tak boleh. Ya, kalau Aisyah beli, Aisyah sahaja. Kalau Bukhari beli, Bukhari saja. Ya. Madam. Ya saya. Maafkan saya. Kalau macam nombor ID ni, ada juga student yang tanya saya, dia ada expired date ke? Kalau macam kita tak pakai untuk penerapan ni, kita pakai penerapan akan datang. Macam mana tu, Dia Madam? ada. Dia ada expired date dia. So kalau you tak guna selepas hari tutup, nanti untuk iklan yang lain dia ada nombor siri ID dia yang berbeza. So kalau beli ni guna untuk sesi ni lah. Ya, untuk sesi akan datang dia akan ada nombor ID yang berbeza. Okay. Okay, kalau beli di kaunter, katalah you ada masalah internet dan sebagainya, kalau you kebetulan keluar dan pergi ke BSN, dia punya prosedur dia, isi borang deposit, okay, kemudian pada borang tersebut, biasanya kalau kita pergi tu, kita jumpa dekat guard tu, kita bagi tahu dia. Kita bagi tahu kita nak beli ID untuk permohonan penerapan UiTM. Biasanya guard di bank pun dia dah tahu. Cuma sekarang ni kalau beli di kaunter, saya tak pasti sama ada anda perlu buat appointment atau tidak.
Okay, sebab separuh bank tu ada transaksi-transaksi tertentu anda perlu buat appointment. Okey, ada soalan. Soalan kejap lagi ya. Kita ada slot Q&A, nanti saya akan jawab untuk sesi soalan tersebut. So yang ni kita proceed yang ni dululah. Ya, anda isi borang, ya, borang deposit atau bayaran tuntutan. Isikan nama pemohon, nama anda lah. Ya, isikan nama anda biasanya dengan huruf besar. Ya, pastikan tulisan jelas. Isikan nombor kad pengenalan anda. Ya, isikan amount bayaran. Amount bayaran ni berapa ringgit tadi? 10. RM10. Jangan tersilap tambah kosong pula. Kan tiba-tiba 100. Okey. Nyatakan di kaunter program 07. Ya, kena maklumkan dan pegawai di kaunter BSN tersebut dia dah aware lah, ya, dia dah maklum tentang kod program. 07 untuk penerapan, ya, untuk anda, ya, khas untuk anda adalah 07. Ya, jangan tersilap. Sebab nanti dia akan bagi nombor ID yang berbeza untuk kod yang berbeza. Ya. Okey, manakala untuk teknik yang kedua, melalui mesin ATM, okey, masukkan kad ATM dan kata laluan, pilih beli PIN, pilih UITM, pilih penerapan asasi. Dia biasa sekali lah 07 tu sama ya untuk penerapan asasi undang-undang dan penerapan diploma yang biasalah. Okey. Kemudian masukkan nombor kad pengenalan pemohon, semak butiran kemasukan dan cetak slip. Nah, slip ni perlu sebab nanti anda perlu lampirkan ya semasa inilah untuk buat transaksi permohonan nanti. Okey, dalam pada slip tu pun nanti akan dilampirkan nombor ID tersebut. Okey. Dan yang ketiga yang paling mudah adalah melalui online. Yang ni lebih selamat dalam keadaan semasa. Yang ni lah yang paling selamat. Okay, you just log masuk ke My BSN Portal. Pilih PIN Purchase. Pilih UITM. Okay, pilih penerapan asasi undang UITM dan penerapan diploma UITM atau ijazah sarjana muda. Masukkan nombor kad pengenalan pemohon. Isikan maklumat seterusnya dengan lengkap. So yang ni dia akan guide step by step. So you just follow saja. Kemudian nanti pindahkan duit lah ya bernilai RM10. Okay. So itu 3 kaedah pembelian unit PIN dan saya paling cadangkan ya adalah melalui online. Okay. Okay, siapa yang boleh memohon? Okay, siapa yang boleh memohon? Anda fokus pada nombor yang kedua. Ya, sebab anda berada dalam situasi yang kedua untuk penerapan semester akhir diploma. Okay. Yang ni untuk lepasan STP kita tak terlibat. Okay, yang ni penerapan. Okay. Pelajar yang berada di semester akhir diploma UITM yang belum mempunyai keputusan CGPA akhir atau belum tamat pengajian boleh memohon. Ada soalan ya, ada soalan. Soalan famous lah. Saya tak grad lagi. Macam mana saya nak mohon? Okay, boleh memohon apabila anda mempunyai CGPA yang terakhir. Janganlah masa part 2 nak mohon. Ya, madam saya dah ada CGPA masa part 1 saya nak mohon nak book tempat awal-awal. Tak boleh lah, jauh lagi perjalanan anda. Okay, so anda di semester yang kelima ni memang dah boleh mohon. So nak guna CGPA yang mana? Semasa keputusan peperiksaan semester keempat. Okay, so anda boleh mohon lah. Okay. So nanti permohonan melalui student portal sila mohon di sini. Dekat sini. Yang ni ya. Appeal for continuation of studies. Okay. Appeal for continuation of study. So nanti jangan tersilap klik. Alright. Okay, kemudian syarat nak masuk mesti ada MUET. Sekarang ni minggu ni dengan minggu depan sedang berlangsung ya. Untuk peperiksaan MUET.
So calon yang memohon mestilah mempunyai keputusan MUAT berdasarkan perkeliling akademik UiTM bilangan 04 tahun 2015 iaitu pematuhan memenuhi band MUAT sebagai syarat kemasukan. So program ni dia berbeza-beza. So band MUAT pun berbeza-beza. Ya, untuk anda masuk. So nanti kalau tu bila anda masuk dalam website pengambilan belajar tu ataupun anda klik program yang kod program yang anda berminat untuk sambung belajar, so biasanya dia nyatakan syarat band berapa untuk MUAT. Okay, so sebaiknya skor lah. Okay, so saya berharap semua settle lah dengan MUAT ya. Sebab nanti kalau tak ada MUAT tak boleh apply. Sebab dia merupakan syarat kemasukan. Yeah. So bila macam perkeliling ni pun sebenarnya anda boleh tarik saja perkeliling akademik ni dekat Google search engine tu dia akan keluar. So boleh baca lah ya syarat-syarat MUAT tu. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam ya. Madam, kalau kan MUAT sesi kedua ni kan kita kemungkinan dapat result pertengahan bulan 12 kan? Okey. So macam mana nak apply kalau tak ada result MUAT lagi? Kalau tak ada result untuk MUAT tu ya. Nanti saya dapatkan maklumat tentang masalah tersebut. Okey. Saya tambah sikit boleh Kak Fidah? Boleh. Ni maklumat yang saya dapat daripada SCA lah. Sekurang-kurangnya mendaftar. So maksudnya yang mana dah mendaftar dan akan dapat result bulan 12 tu boleh memohon. Okey, jelas ke Fauzan? Jelas Madam. Jelas. Okay. Lagi satu. Ya Puan Nisa? Lagi satu, kalau mendaftar MUAT on demand pun sebenarnya boleh memohon. MUAT on demand ni actually yang mana you ambil secara persendirian kan. You ambil based on online. Ada yang online lah MUAT on demand. So yang tu pun boleh mendaftar untuk penerapan ni. Sesi 3 bermula bila untuk MUAT? Amirul, ada dekat sini Amirul Haziq. Sesi 3 mula Januari. Mula Januari. Tapi dah mendaftar? Dah daftar. Oh okey. Saya rasa tak ada masalah yang tu sebab you dah mendaftar. Sebab yang saya dapat maklumat daripada HA sekurang-kurangnya you telah mendaftar MUAT. Kalau sesi 3 Januari, result dia bila ya? Tak sure bila dapat result untuk Januari. Oh okey. So yang ni saya kena confirmkan balik lah. Saya rasa tak ada masalah kot sebab dia kata hari tu sekurang-kurangnya mendaftar kan untuk MUAT. Nanti apa-apa saya akan inform semula lah. Untuk yang sesi 3 tapi yang dah mendaftar dan akan result keluar Disember yang tu tak ada masalah. Okey, faham. Jelas ya? Terima kasih Puan Nisa. Okey, saya teruskan lagi. Okey, bagi calon yang belum mempunyai keputusan MUAT tetapi telah mendaftar MUAT sesi atau MUAT on demand MUAT 2021 dan 2022 sahaja akan diproses dan sekiranya berjaya dalam sesi pemilihan akan diberikan surat tawaran bersyarat. So surat tawaran bersyarat ni maksudnya bila you dapat result MUAT tu you kena submit lah pada bahagian pengambilan dan sekiranya mencapai band yang diperlukan, so boleh proceed lah. Okay, kalau tak berjaya tu kebiasaannya you akan ambil semula lah. Ya, dalam tempoh semasa pengajian nanti sebab dia letak situ surat tawaran bersyarat. Okay. Yang ni seperti yang Puan Nisa jelaskan tadi. Okay, yang penting you daftar. Okay, bila dapat result nanti submit result tersebut, proses seterusnya akan dimaklumkan. Okay, yang ni maklumat am
ya sila baca sebelum mengisi borang. Ya. Yang ni kalau kita tengokkan kat sini ya. Sekiranya program pilihan anda tiada di dalam senarai pemilihan program, sila rujuk bahagian pengambilan pelajar. So, nasihat saya, you kena masuk dalam website bahagian pengambilan pelajar tersebut. Sebab segala maklumat akan berada di situ dan untuk you ni lah ya, supaya everything is clear. Okay? Nombor 2, sila tekan butang hantar setelah selesai mengisi borang permohonan untuk memastikan permohonan anda adalah muktamad. Sekiranya butang hantar tidak ditekan, permohonan anda tidak diterima. Of course lah. Ya, kalau you tak submit, takkan dia nak tahu you submit ke tak kan? You hantar ke tak? So pastikan ya, you tekan butang hantar tersebut. Okay. Dan biasanya apabila you tekan butang hantar, dia akan ada notification lah untuk memaklumkan. Okay, bagi menyemak dan mencetak borang permohonan, sila klik. Klik di sini tu maksudnya dalam website tu adalah ya ada active button, you klik dekat situ. Permohonan dibuka daripada 1 November 2021 sehingga 1 Disember 2021, lebih kurang sebulan. Kalau boleh jangan tangguh. Ya, jangan tangguh, selesaikan. Ya, selesaikan urusan ni supaya nanti takut kita terlupa. Sebab bila dah banyak kerja nanti, you akan terlepas pandang. Okay. Bila last minute nanti kalut. Ya, sistem down ke. Ya, benda yang kita tak boleh nak jangka lah. Okay. Syarat-syarat minimum kelayakan bagi setiap program. So, you boleh klik nanti active button syarat kemasukan. Okay, tempoh sah laku MUET ialah 5 tahun dari tarikh keputusan MUET dikeluarkan. So, panjang ya tempoh sah laku dia. Selepas tarikh 5 tahun tu, kalau you nak mohon, ya, contohnya you nak mohon, ya, you kena ambil receipt balik lah untuk MUET. Ya. Permohonan akan terbatas sekiranya anda didapati memberi maklumat salah atau tidak benar atau manipulasi maklumat dalam borang permohonan kemasukan berkaitan dengan kewargaan negara Malaysia. Tarifan ya untuk kaum tersebut, kemudian kelayakan atau keputusan peperiksaan tidak disabitkan di atas sebarang kesalahan jenayah, okay, ataupun dalam proses jenayah. Ya, pelajar-pelajar yang sedang belajar di mana-mana IPT tidak dibenarkan memohon kecuali pelajar UiTM. Pastikan syarat-syarat ini dipenuhi. Ya, semak betul-betul sebelum submit button tu, tekan button hantar tu, check dulu. Okay. Anda dimestikan membuat cetakan dan menyimpan borang permohonan anda sebagai rujukan. Dah submit, print, okay, simpan. So kalau if anything goes wrong, you boleh refer pada printed dokumen tersebut. Okay. Permohonan hanya dibuka untuk pelajar yang tamat sahaja. So kalau tiba-tiba bila keputusan Part 5 tu tidak seperti yang dijangkakan, so anda kena sambung dulu diploma, habiskan diploma, so tunggu tawaran seterusnya. Okay. Calon yang memohon dimisikan untuk memuat naik CJ atau slip keputusan atau slip pendaftaran ujian MUET lah, dalam bentuk format PDF di pautan yang disediakan. So dalam website tu button ni aktif lah. Dalam slide ni dia tak aktif lah. Ya, bila you masuk dalam website tu, button muat naik dokumen MUET tu aktif. So you kena submit. Okey, seterusnya yang ni tak berkaitan. Okey, program yang tidak, yang ni pun tidak berkaitan. Ya, sebab kita tidak untuk BM111, BM119 kita tak ambil lah fakulti medik ya, program-program di fakulti medik. Okay, yang ni pun tidak berkaitan, ni untuk lepasan diploma IPT lain lah selain pada UiTM. Alright, yang ni pun sama, tidak berkaitan. Okey, yang ni adalah tarikh penting. Ya, tarikh penting ni memang sangat penting lah sebab tu nama dia penting. Supaya anda tidak terlepas pandang. Ya. So permohonan secara online, ya, you klik saja online.uitm.edu.my. Ada tempoh sebulan dinyatakan tersebut. Okey. Kemudian hebahan dan surat panggilan temuduga, yang ni bagi program bukan pendidikan. Ya, pada 7 Januari. Minggu temuduga program bukan pendidikan. Ya, ada program-program yang akan dipanggil untuk temuduga.
ada program-program yang terus saja kemasukan dia. Okay. Dan ni pun tak berkaitan sangat. Okay. Tengok pada ni. Pada point number 8 ni. 1 Mac hingga 6 Mac. Ya, lebih kurang dalam masa lebih kurang 5 hari ya. Tempoh setuju terima tawaran. Okay. So pastikan anda klik button setuju bila anda menerima tawaran. Ya, dalam tempoh yang ditetapkan. Okay. Janganlah tunggu 6 hari bulan pada pukul 11.55 malam. Jangan nantikan sistem down, nangis awak. Buat cepat-cepat. Kalau dah dapat pada 1 hari bulan tu, dapat awal. Ya, dapat sebelum 1 Mac. So dalam tempoh tu anda berfikir nak terima atau tidak. So kalau boleh, terima. Ya, sebab dalam keadaan sekarang nak cari kerja dengan diploma agak sukar. Okay, so this is the best time for you to further your study. Okay, study, sambung degree dan ke peringkat yang seterusnya lah. Okay, kemudian yang ni untuk program yang tiada temuduga ya, rayuan dibuka bagi calon yang gagal saja. Tiba-tiba semasa tawaran dibuka tu anda tidak berjaya. Okay, ada tempoh rayuan. Boleh mohon rayuan, ya, boleh mohon rayuan sebab kadang-kadang ada yang ditawarkan menolak ataupun dia mungkin menerima tawaran yang lain. So ada kekosongan di situ. So mana tahu rezeki anda, anda boleh buat rayuan. Ya, jangan tak buat rayuan sebab kalau niat asal anda itu nak sambung belajar. So kalau gagal pada permohonan pertama, cuba buat rayuan. InsyaAllah kalau ada rezeki, anda akan diterima. Ya. Yeah? Alright. Hebahan keputusan dan semakkan surat tawaran lepasan diploma UiTM dan penerapan semester akhir akan berlaku pada 18 Mac. So yang ni, yang tadi tu untuk bukan student diploma UiTM ya, minta maaf ya. So yang anda kena fokus pada bermula pada point number 10 ni. Okay, keputusan rayuan, keputusan tawaran adalah pada 18 Mac. Tempoh untuk terima 18 hingga 27 Mac. Okay. Kemudian dia buka rayuan. Dia buka rayuan. So kena alert. Tarikh-tarikh ni kena sentiasa alert. Tengok pada website yang bahagian pengambilan pelajar tu. So sebarang makluman akan dimaklumkan di situ. Pendaftaran pelajar ke program sarjana muda sesi 20-222 secara online akan bermula pada 18 Mac hingga 27 Mac tahun 2022. Kemudian keputusan rayuan adalah e-rayuannya pada 6 April dan pendaftaran calon e-rayuan ke program sarjana muda pada 11 April. So kalau you tengok dekat sini, beza dia. Point number 13 dengan point 15. Ya, kalau pelajar yang first intake, ini tempoh dia daftar dan dia akan start kelas lah. Manakala untuk yang rayuan adalah pada 11 April. So pastikan anda memohon pada tarikh dan waktu yang ditetapkan lah. Okay? So kalau kita tengok sini lebih kurang dalam minggu ketiga atau minggu keempat. Itu pun bila you dah dapat, kalau yang contohnya yang rayuan ya, masa itulah you nak cari siapa kelas rep, siapa pensyarah, siapa koordinator. So kat situ pun mengambil masa seminggu sebenarnya. So rugi lagi kelas seminggu. So kalau boleh pastikan anda memenuhi syarat-syarat dan juga follow lah ya tarikh yang telah ditetapkan. Ya, supaya anda tidak menyusahkan diri sebenarnya di kemudian hari. Alright. So itu saja ya taklimat daripada saya. So unit yang berkaitan adalah unit sarjana muda bahagian pengambilan pelajar. So ini adalah maklumat yang anda perlu tahu ya supaya anda sekiranya berlaku sebarang permasalahan, inilah adalah maklumat ataupun unit yang akan membantu anda. Okay. So kita tengok kejap lagi, saya buka pada Q&A session. Puan Nisa ada nak tambah apa-apa? Yang pasal muat tadi, muat sesi 3 yang dah berdaftar boleh memohon, tapi tawaran bersyarat lah.
Maksudnya apa, you punya exam bulan 1 kan. So dia akan tengok result. Kalau result lambat dan sebagainya, mungkin dia akan ada tawaran bersyarat lah. Tapi as long as you mendaftar untuk sesi 2021 ni, you boleh memohon untuk penerapan. Jelas ya? Jelas, thank you madam. Jelas doktor. Jelas madam. Okey. Ada ke yang tak mendaftar MUET atau tak mengambil MUET? Yang berniat nak sambung lah. Yang berniat nak sambung ke peringkat ijazah. Ya, harapnya you dah nilai proses MUET tu telah selesai lah. Okay? Okey, ada soalan tak? Madam ada soalan. Okey, kejap saya perlu sharing jap ya. Okey. Okey. Apa sebab seseorang tu gagal permohonan penerapan? Adakah sebab lari jauh dari kos masa diploma ataupun CGPA diploma tidak melepasi kos yang dimohon? Okey, dia ada beberapa faktor. Ya, ni soalan daripada Roy Nabila ya. Okey, thank you Roy Nabila. A good question actually. Okay, so kenapa gagal permohonan penerapan ni? Kebiasaannya adalah kebiasaannya adalah kerana anda tidak memenuhi syarat-syarat asas. Ya, anda tidak memenuhi syarat-syarat asas. Okay, sebab tu proses pertama selepas you beli PIN ID tadi, you kena pergi ke website dia untuk syarat saya makan. Okay, pergi dekat situ tengok dulu. Kos yang you nak mohon tu, you cukup tak syarat minimum dia? Okay, right. Dan CGPA pun biasanya dia akan tengok lah. Of course dia akan tengok CGPA. Ya, kalau CGPA tak strong, chances untuk ditolak tu agak tinggi. Sebab tu PA selalu nasihat, lecturer selalu nasihatkan jaga CGPA anda. Sebab dia akan menentukan untuk langkah seterusnya. Ya, dalam you punya academic path lah. Ya, even not only academic path but also your career path. Yeah, that's why it's very important to take care of your CGPA. Try to get the maximum of it. Kalau boleh 4 flat, alhamdulillah. Ya, sekurang-kurangnya 3 pointer. Ya, sekurang-kurangnya. Kalau 3.5 and above, itu memang insya-Allah selesa sedikit. Okay? Right. Okay, thank you madam. Soalan yang seterusnya, kalau nak beli nombor PIN secara online, kita perlu ada bank BSN lah kan? Secara online tak perlu. Tak perlu. Sebab saya buat untuk anak saudara saya baru ni, dia tak ada akaun BSN pun. Dia klik je My BSN tu. Nanti dia akan transfer payment lah. Tak tahulah kot yang sistem baru ni berubah. Yang sebelum ni dia tak perlu ada akaun BSN. Okay? So you just pergi je pada My BSN. Okay? Soalan seterusnya daripada Amirul Haziq. Kalau ambil MUET sesi 3 pun boleh mohon ya. Syarat you mendaftar. Mendaftar dengan MUET so anda layak ya untuk memohon. Okay? Ni Aisyah tolong jawab dah. Boleh asalkan mendaftar. Thank you Aisyah. Betul madam. Okay. Soalan yang seterusnya madam. Bagaimana kita nak tahu bidang yang kita nak ambil beserta profesion kerja yang bersesuaian? Okey, tadi saya ada nyatakan ya macam mana saya pernah buatlah untuk pelajar-pelajar senior sebelum ni bila dia datang tanya saya untuk nasihat ya. Kita boleh dalam Google search engine tu kita type kod program yang kita nak tu dan juga ataupun nama penuh program tersebut, letakkan UiTM di belakang. So dia akan keluar course plan. Ya, dia akan keluar course plan, subjek-subjek apa yang anda akan ambil, dia akan keluar maklumat-maklumat tentang plan program tersebut. Berserta di bawah sekali ya, biasanya dia akan tulis kat situ, laluan kerjaya atau career path.
Kat situlah kita tahu maksudnya kos tersebut nanti apa kita punya future career. Okay? Supaya anda dapat gambaran lah. Okey, faham madam. Okey, Dan satu lagi tambahan. Kalau kita, katalah kita nak ambil program tersebut, kita tengok dalam fakulti. Pergi pada website UiTM, tengok fakulti tersebut. Ya, dalam dalam fakulti tersebut dia akan ada senaraikan program berserta dengan maklumat lengkap tentang program tersebut. okey, faham madam. Soalan seterusnya daripada Ami, kalau dia sambung dalam fakulti yang sama, boleh ke masa degree nanti dia skip ke SEM ketiga? Kejap, sorry sekejap ya. Kejap sekejap, saya clear terus. Minta maaf, sorry. Need to clear the throat for a while. Alright. Okay, kalau fakulti yang sama, program yang sama, insyaAllah you akan straight kepada ni lah, boleh skip terus pada semester ketiga. Tapi kalau you tukar fakulti, you kena ambil pada semester 1. Sebab bila you dalam satu fakulti, dia ada istilah exemption, pengecualian kredit. Ya, pengecualian kredit, pengecualian subjek. Tapi you kena mohonlah pengecualian tersebut. Okay? Okey, faham madam. Madam ada nasihat tak untuk sesiapa yang nak buat part time degree? Okey, part time degree ni jiwa kena kental. Sebab masa saya ambil master pun saya ambil secara part time. Okey. Part time tu maksudnya you akan bekerja lah kan? You akan bekerja dan you sambung belajar. Kena pandai bahagi masa. Ya, kena pandai bahagi masa. Sebab bila kita bekerja, tuntutan kerja itu sangat orang kata full commitment lah. Okay, so you kena dan pastikan you seorang yang berdisiplin lah. Ya, dia punya keyword senang saja. Excellent time management. Okay, excellent time management, excellent self-discipline. Dan insyaAllah you boleh berjaya. Okay. Bila kerja ni kita ada komitmen kerja, so kita kena pandai cari masa lah untuk buat tugasan, attend kelas dan sebagainya. Kalau online tu mungkin okey lagi, ya, tapi kalau bila kita dah mula dengan kelas face to face, so agak kadang-kadang tu dia ada konflik lah waktu kerja dan waktu kelas. So kena pandai-pandai lah, ya. Excellent time management, excellent self-discipline, insyaAllah. Dan pastikan dengan bos anda tu anda ada good relationship lah supaya senanglah untuk you berbincang. Okay? Okey madam. Soalan seterusnya, kalau dah mula semester 1 degree tapi keputusan MUAT tak capai requirement kos tersebut, adakah pelajar tersebut akan digugurkan? Dia Puan Nisa ada maklumat ke tentang itu? Saya rasa bukan keputusan akan digugurkan. Selalunya kita akan diberi peluang untuk ambil MUAT sehingga mencapai requirement lah. Cuma kalau tawaran bersyarat ni mungkin kalau let's say you mendaftar, okay, and then mungkin you tak ambil ke exam tu and then you tak ada keputusan MUAT tu, so tawaran tu mungkin akan dibatalkan. Tapi kalau tak mencapai requirement, mungkin nak requirement 4 tapi you dapat 3, dalam proses sebelum grad degree tu you boleh repair you punya MUAT punya result. Sebelum itulah sebab you nak grad dengan degree kan, so boleh repair. Jelas ke? Jelas, thank you madam. Okay. Okay, soalan seterusnya, kalau dapat tawaran degree untuk full time tapi nak tukar ke part time, boleh ke? Boleh mohon. Tapi dengan sebab-sebab yang tertentu lah.
Dia akan buat keputusan tu berdasarkan atas sebab anda mohon lah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Okey. Untuk penerapan dia akan ambil CGPA SEM 4 atau SEM 5? SEM 4. Sebab kita mohon semasa SEM 5, you tak ada lagi CGPA SEM 5 kan? So dia akan ambil CGPA semasa SEM 4. Yang ni saya terbaca ada soalan daripada Mirza. Ya, Mirza tanya, Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, jika Madam ada di tempat saya, Madam nak sambung kos apa? Oh, soalan yang mencabar ni, susah nak jawab ni. Ya, you kena tanya diri you sendiri. Okey, apa hala tuju? Apa hala tuju anda? Kalau tiba-tiba kalau saya tempat anda, tiba-tiba saya kata, jadi chef lah. Takkan awak nak jadi chef kan? So you kena tanya diri you sendiri, apa hala tuju kehidupan anda? Okay, in terms of profession, macam mana? Contohlah, kalau katalah anda berminat nak jadi seorang pensyarah. Okay, so bila nak jadi pensyarah ni, biasanya kita tengok daripada degree, master, PhD tu bidang yang sama supaya kita declare anda sebagai pakar lah. Ya, dia tak boleh lah nak bertukar-tukar bidang kan. Okay. Kalau UiTM macam tu lah. Tapi universiti lain tu dia lebih, orang kata lebih open sikit. Dia lebih open sikit. Tapi kalau UiTM, dia mengiktirafkan kepakaran tersebut. Ya, kita akan tengok daripada peringkat degree, first degree, peringkat master dan peringkat PhD. Ya. Mirza, minta maaf Mirza, saya tak boleh nak, maybe perhaps you can contact me personally. Mirza, boleh contact saya personally dan sebab saya kena tahu jugalah secara detail you punya ciri-ciri macam mana, you punya orang kata hajat you tu macam mana. Then I can advise you. Kalau secara general tu agak sukar lah. Mirza? Okey. Boleh PM saya. Okay, boleh PM saya, boleh ni lah. InsyaAllah saya boleh nasihatkan lah. Ya, mengikut kesesuaian. Daripada maklumat yang saya dapat. Ya? Okey, thank you Madam. Madam, sekarang masa pun dah 9.42. Kita nak teruskan dengan Dr. Has ke? Boleh, Dr. Has dah ada ke? Dah. Okey, boleh. Okey, saya persilakan Dr. Hasnizawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya ke? Boleh. Boleh Doktor. Okay. Thank you very much for the invitation. And terima kasih to Cik Saudari Aisyah as the moderator for our program tonight. Puan Nur Afida Ramli, Koordinator BA 119, Pengajian Perbankan. Puan Nur Khairunisa, Koordinator pengajian perniagaan, dan juga our President of Business Society, Saudara Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you very much for both of you, Business Society as well as the faculty, because kita dapat the information that you need this kind of information, I mean in terms of the penerapan, based on your feedback. So this is part of the reason on why we need to have a good rapport with the faculty, between Business Society dan juga faculty. We need to help each other to come out with the good activities as well as the information, because this information basically we do not know until you come out with the suggestion. Boleh tak faculty provide the information on the penerapan, because before this we never come out with this kind of taklimat. Alright, so terima kasih Puan Afida, Puan Nisa dan Business Society. I owe you a lot on this effort. Alright, okay, sebenarnya what I'm going to share with all of you, because you are part 5 students.
All right. So I hope that you listen to me very carefully because this is your final semester. So I'm glad to hear that you asked from the faculty to come up with this talk because you want to further your study. Okay, this is a very good effort as well as a good start for you to pursue your study. Tetapi you have to remember, okay, when you come out with the decision to know on the penerapan, so you have to answer the question, why do you want to pursue your study to degree? Okay, because I noticed that there are many students who wants to work first. Tadi pun I noticed that some of you yang ask question on part-timer. So regardless of what kind of decision that you want to go for, so in my opinion, you have to ask yourself first because kadang-kadang whatever things that we think it is good for you, it is not actually the same as what you are thinking because each of you have your own problems, you have your own limitation. So kalau kamu rasa you want to go for a full time, go for it. All right. If you think that you want to work first because nak tolong parents, itu antara sebab on why students yang dapat even good grades pun dia nak go for part timer. Sebenarnya itu satu usaha yang murni because you are a responsible children to your parents. Tetapi kamu kena tanya diri balik lah, okay? Kenapa nak sambung study? If you think that because you want to get a better grade di peringkat degree, then proceed. Tapi if you think that you have to help your parents first or you want to build up your career first, then only you will continue with your degree. Then go ahead. Okay? Everything, actually apa pun yang kamu nak buat, then it is up to you. Okay? Okay, next one. Pelajar-pelajar Part 5, because this is our first time meeting, saya rasa walaupun tidak semua yang attend this program, but I think this is our first time meeting. Yeah, ada some of you yang my student, you are my student, BA 111 5A and 5B, mungkin tak ada masalah. I always have the opportunity to talk on your future. Tapi to other banking and business students, what I want you to do is basically you must have aim. All right. This is your final semester. So what are you going to achieve for your final semester? And kalau nak further your study, then you have to start with apa yang kamu nak buat selepas daripada ini. I mean, right after you graduating nanti, masa degree, then what is your plan? Dia jangan suka-suka. If you see that your friends wants to further their study, then kamu pun sama terikut dengan dia because kawan kamu sambung study, then I guess that is not a good start. Because whatever it is, you have to start with your own interest. Right? And I want to remind you, okay? When you have decided to further your degree, then you must have some preparation in terms of physical and mental. Physical apa? Jaga kesihatan because that is actually among the priorities untuk kita ensure that kita boleh succeed. Okay? And in terms of your emotion, ada orang kata ODL is not a good platform untuk you capture as many knowledge as you can. Tapi you have to prepare macam mana nak overcome with that problem. If you want to have more knowledge, then what you have to do, kalau platform ODL masih lagi is going to be applied next semester, then what is your plan? I'm not saying that next semester kita akan still ODL. Mungkin kita akan hybrid, tapi in Shah Alam and Puncak Alam, they have started with the hybrid. Ada kelas yang face to face punya kelas. So you have to come out with a preparation lah, yeah. You have to remember this. Preparation for you to go for your degree, dia kena double of your diploma time punya effort. Dia tak sama. Some people will say that
diploma ni memang heaven because dia mudah. Tapi once you go for a degree program, dia jadi pelajar yang 4 flat, dia tak dapat 4 flat lagi dah. And even ada yang dapat 4 flat, tak dapat ANC lagi dah. These are the realities that you have to face it. You have to prepare. Jangan kata when you have a diploma with 4 flat or you are the ANC's punya candidates ataupun you are graduating with the ANC, it's going to be a ticket for you to get the ANC juga masa degree. No, there is no guarantee on that part. Alright, so you have to be prepared. Okay, and I want you to know that okay, the role of a university establishment is because we want to produce students. Tetapi you have to remember, part 5, we have to listen very carefully. Yes, correct. We want to produce students, graduates. Tapi what kind of graduates yang kita nak produce? So you have to come up with a difference. Those companies outside there, they're not only looking for someone yang only ada skills or knowledge. That one can be obviously seen based on your results. Betul. So what else can you do? What else can you offer them? So we need to come up with what we call as competency. Okay? What is the meaning of competency? We are looking at the candidates or graduates who are fully equipped with good grades because they know about the knowledge as well as the knowledge as well as the skills in relevant degree. Kalau you go for transportation, we are assuming that you are good in terms of transportation basic knowledge. Then some of the skills yang related to mathematics or accounting because you are in that field. Tetapi part 5 students, remember what makes you different from other universities is because you have a different traits and behavior that makes you different. What kind of trait, what kind of behavior, it is actually depending on how you bring yourself. Kalau dalam kelas selalu datang lambat, selalu ponteng kelas with many excuses, that is not a good type of behavior yang kamu boleh apply dekat luar sana. So what I want you to do, you have to bring yourself. Alright? You have to try to make yourself different because of kenapa? As simple as in terms of paling simple competencies. Kita nak seseorang graduan yang ada human touch. Do you know what is the meaning of human touch? Ada peri kemanusiaan. Yes, we are human. Tapi how many of us, especially those generation batch kamu ni, yang betul-betul ada human touch? So, I want to advise all of you. You are the business and management faculty. So, manage yourself. Try to ensure that you can be different from others. Okay, try to enhance your in terms of your competency. Ingat pesan saya ni, because I can only guide you. This is your final semester, so this is our last chance to you will be guided by the faculty. So please listen very carefully because kita nak menghasilkan graduan yang boleh bukan setakat you bring your good names but also dia akan reflecting directly to the university. Kita tak nak nanti majikan dekat luar sana tengok perangai kamu, inilah dia student UiTM. No, itu bukan yang kita nak. The one that we want to look at is contoh, kalau macam we have the business society president, pergi interview and then keluar daripada interview, majikan akan cakap, oh inilah dia pelajar UiTM yang kita cari. So this is what we call as competency because we know that you are good in terms of knowledge and skills. Tapi in terms of a competency, adab kamu, your human, your empathy, itu semua tak ada, so you are nothing. Alright? Can you understand my point? Part 5? Faham, Doktor. Understood. Yeah? Okay.
So saya tak akan ambil masa yang lama because I know dah nak dekat pukul 10. So thank you very much once again to the Business Society for a good start. I know Bukhari, this might be antara yang last activities yang kamu organize with the Business Society. So thank you very much for your good effort. Sama juga dengan the coordinators for the good start untuk our faculty, dan saya berharap before you are graduate nanti sebelum mungkin a few weeks before your final examination, kita boleh jumpa sekali lagi for our last advice sebelum kamu graduating, ya. Tak payah sedih sangat, Aisyah. Saya doakan yang terbaik untuk all of you. This is our fourth week, academic week, so it is not too late for you to start with what you have to plan for this semester. Definitely we want to aim for flat. That is our aim. So start from now. So your effort should, dia punya focus that should be that way. Okay? All the best to all of you. And we want you to know that our faculty is really care for you. We want to produce a good student. So we are trying to develop you to nak jadikan kamu ni mold yang terbaik for the employers outside there. Okay, so all the best. Do your best. And jangan lupa berdoa pada Tuhan, because the Almighty is the only one yang kita depending on. Okay? Itu saja dari saya. Thank you for inviting me once again. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much, Doktor. Mahasiswa ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Aisyah, Ya, saya. Kalau kita tak dapat nak entertain semua malam ni, tapi kalau ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan penerapan, sebenarnya you boleh contact PA masing-masing ataupun boleh juga terus direct dengan koordinator lah. Okay, untuk tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan penerapan, ya. Boleh lah Bu Hari? Aisyah? Okay, boleh. Nanti kalau mahasiswa ada apa-apa lagi soalan lagi, boleh DM dekat IG Business Society, nanti kita sampaikan. Okay. Maafkan saya mencelah sedikit. Okey, terima kasih Madam. Betul Madam. Jadi kalau kalau boleh direct terus dengan koordinator, boleh teruslah. Okey, kalau better dengan PA masing-masing lah. Sebab kita nak create bonding dengan PA kan. Okey. Betul. Tapi kalau katakan segan sangat ke macam mana ke, bolehlah PM book. Okey. Tak ada masalah nak PM saya. Okey, tak ada masalah, macam biasalah, alright. Don't worry, apa-apa pun yang penting you guys semua jelas dengan penerapan ni, insyaAllah. Okay. Okay. Madam ada apa-apa nak teruskan? Madam yang mana ni? Madam Afidah. Okey, daripada saya itu saja. Seperti juga pesanan Puan Nisa, tak payah segan silu. Ya, nak tanya kami, boleh direct je PM saya ataupun Puan Nisa atau Dr. Has sekalipun, ya, sebab kami sedaya mungkin akan membantu anda lah. Okay? Dan terima kasih juga kerana memberi peluang kepada saya mewakili fakulti untuk bersama-sama dengan anda untuk menjadi lebih cemerlang. Okay, itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you so much Madam dengan Doktor. Kita akhiri majlis kita dengan bacaan doa daripada saudara Bukhari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pada malam ini ya Allah, alhamdulillah kami telah mendapat ilmu yang cukup kami perlukan ya Allah untuk kami terus further study ke arah degree nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu-ilmu ini akan kami gunakan untuk bantu diri kami sendiri, dan apabila kami menyambung pelajaran nanti kami dapat bantu orang lain juga ya Allah. Bantulah kami ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you so much Saudara Bukhari. Mungkin kita boleh teruskan dengan sesi bergambar. Okay, mahasiswa yang boleh buka kamera boleh buka tau. Okay, sekejap Ramai-ramai lagi boleh buka kamera. Okay. Okay, senyum. 1, 2, 3. Dah? Okay. Formal lagi sekali Sekejap. Okay. 1, 2, 3. Okay, last informal. Maintain Dr. Peace. 1, 2, 3. Okay dah. Thank you semua. Thank you so much Madam Fida, Dr. Hasniza and Madam Misa. Thank you so much. Thank you Aisyah. Thank you Bukhari. Thank you Puan Afida. Thank you so much, Sama-sama. madam. Thank you semua. Betul. Best of luck. Okay. Jaga diri ya. Jaga diri juga semua. Kenapa Bukhari